Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa channel terbaik sahabat-sahabat semua. Parti Amanah Negara yang begitu padu ya mengamalkan sistem demokrasi ya di dalam parti mereka. Jadi kita ucapkan tahniah kepada Datuk Seri Mat Sabu sahabat-sahabat semua, kerana kita tahu ya memang selayaknya ya untuk beliau kekal ya di dalam jawatan yang disandangnya pada ketika ini pada convention pada Parti Amanah Negara. Kita melihat convention yang mereka lalui begitu panjang ya, dalam pemilihan pimpinan-pimpinan utama, dan kita boleh lihat selepas itu ya pimpinan utama banyak juga ya pemimpin-pemimpin yang baru ya yang dilantik di dalam barisan kepimpinan Parti Amanah Negara ini. Jadi hari ini saya ingin membawakan Anda ya laporan media yang mengatakan Mat Sabu kekal Presiden Amanah, Mujahid jadi timbalan Presiden. Oh, ini kita nampak bagaimana adalah satu gandingan ya yang terbaik ya daripada Parti Amanah ini. Jadi kalau kita lihat kenyataan berita hari ini, barisan ahli jawatan kuasa pimpinan Nasional Ulama yang baru memutuskan ya untuk melantik semula Muhammad ataupun Datuk Seri Muhammad Sabu sebagai presiden parti itu. Sementara itu bekas Menteri Mujahid Yusof dilantik sebagai timbalannya. Dia menggantikan Allahyarham Salahuddin Ayub yang meninggal dunia pada Julai tahun ini. Tiga naib presiden yang lain yang dilantik adalah Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad, bekas ahli Parlimen Kota Raja Dr. Siti Maria Mahmud, dan juga timbalan Menteri Pertahanan yaitu Adli Zahari. Siti Maria dan Adli merupakan penyandang jawatan itu manakala Zulkifli ahli jawatan kuasa pimpinan nasional ketika penggal sebelumnya. Dan dalam ucapannya, Mujahid menegaskan tanggungjawab utama bersama-sama Muhammad adalah membawa amanah ke barisan depan politik. Kita perlu dihormati oleh kawan-kawan dan juga lawan, katanya. Sementara itu, Datuk Seri Mat Sabu berkata, dia maklumkan tidak pernah menjadi pilihan paling populer dalam kalangan perwakilan, namun perbincangan antara ahli jawatan kuasa telah membawa kepada perlantikannya untuk penggal ketiga yang juga terakhir. Dia juga mengingatkan ahli parti yang sebelum PRU 16 diadakan, paling lewat 2028 seorang presiden baru mesti dilantik. Pemimpin akan datang perlu berusaha menguatkan gabungan kerana sebarang keretakan akan menyebabkan masalah kepada Parti Amanah, katanya lagi. Itu antara kenyataan ya daripada Datuk Seri Mat Sabu, dan beliau sendiri menyatakan bahwa kepimpinan ya presiden, khususnya jawatan presiden, akan beliau sendiri ya memberikan pengumuman bahawa beliau akan menarik diri dan presiden baru bakal dilantik selepas ini. Sahabat-sahabat semua, terbaik Datuk Seri Mat Sabu mempunyai semangat juang, mempunyai semangat demi untuk parti, untuk ahli-ahli mereka. Dan satu lagi perkara yang dikongsikan oleh Datuk Seri Mat Sabu adalah berkaitan dengan isu Islam terancam, macam cerita hantu bawa pokok, katanya. Oh, pedas sahabat-sahabat semua. Siapakah parti yang selalu memainkan isu ini? Kita tahu siapa mereka. Parti Islam, sahabat-sahabat semua, mengatakan parti Islam, tapi seringkali ya mereka seringkali memainkan sentimen bangsa, agama ya, mengatakan kononnya Islam terancam, bangsa Melayu terancam dan sebagainya. Yang sebenarnya siapakah sebenarnya yang terancam? Adakah mereka-mereka yang kini sudah kehilangan kuasa tapi masih berhajat, bermimpi basah untuk menebuk atap dan sebagainya? Jadi Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu menarik persamaan antara memohkan Islam terancam yang dimainkan lawan politik PIHES dengan cerita hantu. Muhammad berkata, walaupun memohkan itu tanpa bukti, namun naratif tersebut telah menumbangkan pemimpin PIHES dan UMNO di kubu kuat mereka pada pilihan raya umum yang ke-15 baru-baru ini. Islam terancam memang memikat hati, memikat pemikiran rakyat. Kita kena rungkai, katanya. Macam kata bawa pokok ada hantu, macam mana nak buktikan? Tetapi semua lalu bawa pokok rasa gurun, katanya ketika ucapan penggulungan pada konvensyen Amanah di Kelang hari ini. Katanya lagi naratif palsu itu malah turut dipegang kalangan intelektual. Justru Amanah perlu bekerja sama dengan sekutunya, termasuk yang baru seperti Barisan Nasional, untuk menangani perkara itu. Dia berkata Amanah antara lain akan terus berusaha menembusi kubu PAS di Kelantan dan juga Terengganu. Itu antara kenyataan beliau, sahabat-sahabat semua. Dan kita lihat apa yang dinyatakan itu benar ya, kerana inilah ya sebenarnya menjadi
umpan, menjadi hasutan, menjadi ketakutan kepada pengundi-pengundi Melayu, khususnya apabila sebuah parti ini seringkali melaungkan kononnya Islam terancam, Melayu terancam dan sebagainya, dan menjadikan DAP sebagai kambing hitam. Katanya DAP bakal menguasai negara kita, sedangkan hari ini yang menjadi pemimpin utama kita adalah seorang Melayu juga beragama Islam. Adakah itu menunjukkan negara kita dikuasai oleh DAP? Tidak, sahabat-sahabat semua. Itu hanyalah satu permainan politik sempit daripada pihak pembangkang. Namun, satu lagi yang ingin saya kongsikan adalah berita yang agak mengejutkan kita. Antara semua yang mendapat undi dalam convention dalam pemilihan Parti Amanah ini, Dr. Zul ya adalah individu yang meraih undi tertinggi pemilihan jawatan kuasa pimpinan Parti Amanah Negara. Wow, terbaik sahabat-sahabat semua. Itu yang saya katakan, Dr. Zul bukan calang-calang orangnya. Ya, dan sekarang ini beliau adalah Menteri Kesehatan ya, yang dikatakan meraih undi tertinggi dalam pemilihan untuk ahli jawatan kuasa pimpinan Nasional Amanah hari ini. Zulkifli mendapat 900 undi perwakilan, lebih satu undi daripada bekas Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad yang meraih 899 undi. Penyandang Presiden Muhammad Sabu pula di tempat ke-8 dengan undi 613 undi. Seperti DAP, pemilihan amanah tidak melibatkan undian untuk 5 jawatan tertinggi parti itu. Ya, perwakilan akan memilih 27 ahli jawatan kuasa pimpinan nasional, dan jawatan kuasa ini akan memutuskan siapa yang akan dilantik ke jawatan tertinggi tersebut. Ahli jawatan kuasa yang terkeluar dalam pemilihan kali ini adalah aktivis veteran Mazlan Aliman dan juga pengurusi Amanah Johor Aminul Huda Hasan. Berikut adalah 27 ahli yang terpilih. Ya, antaranya Zulkifli Ahmad 900 undi, Khalid Samad, Asli Yusuf, Mujahid, Mahfuz Omar, Suhaizat Kayat, Adli Muhammad Sabu, Hasan Bahrum, Dr. Siti, Raja Kamarul Bahrin, Hatta Ramli, Faiz Fazil, Sani Hamzan, Amfal Sari, Isam Hasim, Ismail Saleh, Ahmad Sabki, dan beberapa lagi senarai nama yang lain. Terlampau panjang untuk saya bacakan untuk kita semua. Jadi apapun sahabat semua itu yang saya katakan, tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada Datuk Seri Mat Sabu ya, kerana berjaya mengekalkan dan berjaya dilantik semula ya atas undian daripada 27 wakil ya, wakil yang telah dipilih sebenarnya untuk memilih ya, untuk memilih ahli jawatan kuasa pimpinan nasional ini yang memilih 5 jawatan tersebut, dan akhirnya mereka membuat keputusan untuk mengekalkan Datuk Seri Mat Sabu. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itulah dia keputusan yang mungkin ramai yang meramalkannya sebenarnya, Datuk Seri kekal, dan inilah, dan juga beberapa pimpinan baru ya di dalam Parti Amanah ini. Jadi terima kasih ya, sekiranya Anda sahabat-sahabat semua memberikan sebarang komen, dan boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.